arcoiris, sea lindo también. Sea linda. Let's cooking. Okay, so look at this. Nampak ni? Kita nak makan untuk menu kita untuk lunch waktu lunch. Waktu tengah hari Di sekarang ni pukul 1. Pukul 1 pun dekat sini pukul 1 dia cuaca dia macam ni. Sejuk macam dekat Cameron Highland, macam dekat Genting Highland kan. So hari ni saya dapat makanan yang dibagi oleh pihak hotel ialah Kurdish roast chicken. This roast chicken, fasolia tomato bean with the herb rice and flatbread. Maksudnya chicken ayam panggang Kurdish bersama dengan nasi herba dengan tomato beans, dan kita ada salad lah. Mesti kena ada salad untuk vitamin, dan saya ada suka makan, saya tambahkan dengan potato chips. Dan ini adalah kita punya semalam punya kita masak apa? Pork rib Nampak ni? Ya, kita punya pork rib kita. Pork rib soup. Nampak tu. Ya, pork rib soup. Ya. Dengan ada telur, saya suka masukkan telur untuk jadikan dia macam bak kutih macam tu kan. Ya, sedapnya you all. Okay, so now let me mukbangkan dia. Tapi sebelum tu kita bagi penampakan dia, nampak ni. Ni adalah nasi herba dengan ayam Kurdish, ayam panggang Kurdish. Begini bentuk dia. Dan ada tomato, nampak tu. Tomato dengan tomato sauce dia. Look, hujan. Hujan ais. Hujan air batu. Tak lama lagi kita akan ada salji. See? Nak ada salji. Dan nak bulan 1. Happy New Year. Berjumpa lagi untuk channel saya di Portu Jawa Channel. So hari ni kita mukbang macam biasa. Kita ada nasi Kurdish. Kurdish ni daripada mana? Pakistan. Nasi Kurdish. Ni apple kita letak kat tepi sini lah. Dan marilah kita makan, marilah kita mukbang. Tapi sebelum tu marilah kita berdoa terlebih dahulu, grace before we eat, okay? Semoga makanan ini diberkati dan successful selalu for me, okay? Bring me lucky in London. So tanpa sebelum makan saya suka ulangkan dulu dengan kita punya wine. Very cheapest wine is a red wine, okay? Okay. Ni kalau kat Malaysia hari-hari nak minum wine macam ni berbara panas. Kat Malaysia panas, jadi tak boleh minum wine selalu, sesekali boleh minum wine. Okay, tapi dekat London ni cuaca sejuk, kita akan lapang. Tapi kalau nak lagi power, diorang kat sini suka beli vodka ke yang lagi kuat lah untuk melancarkan darah, takut beku darah tu kan. So apa yang saya suka, this one is our pork rib. Kita punya pork rib, nampak ni. Pork rib dimasakkan sup. Sedap you all. Kena cuba I punya resepi, I punya menu-menu. You tak cuba rugi. Saya masak semua. Lepas ni kalau saya ada rumah,
Saya akan banyak masakkan menu-menu London. Yang orang-orang London suka masak apa. Saya ada satu mak angkat tau. Orang Kristian lah yang ambil, yang bantu saya macam mak angkat jugalah. Dia banyak masakkan saya menu-menu apa? Menu-menu western kan, menu-menu orang-orang apa ni London. Sedapnya kuah dia ni kalau dihangat dia lagi sedap Dengan saya tak pakai minyak kan, saya masak tak pakai minyak sebab dia akan keluar minyak dia sendiri. Dia lemak daripada lemak babi, dan lemak babi ni adalah lemak yang sihat Dia macam minyak zaitun pelik kan, daging babi dia punya lemak dia macam lemak apa, minyak dia macam lemak khasiat minyak zaitun banyak mengandungi khasiat. Kita tanpa membuang masa, keripik ni kita ketepikan sebab tempat dia punya bukan untuk kita punya handphone ni tak besar, jadi kita kena makan untuk rap-rap je, untuk nampakkan kita punya nasi kita yang penting. Salad ni, ada salad tadi dah tunjuk. So kita makan nasi ni, ayam ni kita ketepikan dulu ya. Saya lupa saya nak kena ambil cili lagi Saya ni kan kalau makan kat London ni, dia punya nasi dia akan tawar, walaupun nasi herb ni confirm dah tawar, dah biasa makan Saya makan nasi dengan butter. Nasi dengan butter dengan herbal, jadi dia tawar. Jadi kita perlukan cili Ada pun cili Saya cili sentiasa ada kat rumah. All the time saya kena ada cili. Jadi 3 pieces cukup lah. Kau ingat aku ni makan pedas sangat ke? Lidah aku pun tak tahan pedas sebab kita dah operate kan, jadi tak tahan pedas. Tapi kalau seminggu tak dapat pedas, 1 hari makan tak ada pedas, tak boleh juga kan. Kita kasihkan dengan kacang pis ni, kacang tomato. I kena belajar masakkan ni Nice juga. I memang suka tomato. Tiba-tiba tomato dia kasih kacang pis ke kacang apa kan, sedapnya you all. Bagi yang menggemar tomato budak-budak muda tak minat tomato. Kalau makan burger, tomatonya dibuang. Kalau makan nasi ayam, tomatonya dia tak makan, dia buang. Dia makan salad dengan nasi ayamnya aja, tomatonya dia tak mau. Tomato ni banyak khasiatnya, rugi kalau dia tak makan. Biasakan lidah untuk makan tomato mentah-mentah macam tu. Kalau tak, you suruh mak kau buat paste paste tomato, masakkan sup tomato. Wow, delicious. Ni kena sejukkan sebab panas, tak boleh pegang. Dia punya rusuk dia soft and tender. Kita ketepikan, kita makan dengan, kita rasa ayam panggang dia, ayam panggang Cornish. Dia tak banyak herbal, dia rasa macam ada kunyit-kunyit sikit. Jarang tengah hari diorang nak sediakan nasi. Biasanya orang-orang kat sini kalau tengah hari diorang makan macam pizza, macam burger, macam pasta. Tu apa lagi? Macam tu lah ya, macam sandwich, macam Subway tu kan. Malam untuk dinner kebanyakan dia akan bagi nasi. Sebab dekat dalam hotel ni rupanya saya banyak duduk dengan orang Afghanistan, orang Turki, orang Arab, orang Kuwait, orang Arab lah, Egypt ya. Kalau Afrika, orang Sudan. Jadi rupanya yang muka ala-ala macam muka Hindustan tu, yang muka macam ala-ala kategori yang Latin tu,
Rupanya Islam. Tak pernah bercakap pun you all. Diorang kan macam kerek sikit kan. Diorang masih nak cari yang bangsa-bangsa diorang je kan. Ya. Walaupun hari-hari tengok aku macam ni. Macam dia macam minat tau, macam sebab kita pelik kan, sebab I rasa dekat dalam hotel ni aja yang muka ala-ala macam Korean look, muka Portugis campur Jawa dengan hidung yang terletak tu. Original, dengan bibir yang macam ni, dengan kening yang tipis-tipis manja, dengan mata yang ada orang kata mata I panjang tau. Mata panjang dia cakap. Mana nak cari tu? Itu yang bergetar konik dia. Tapi nak cakap malu. Ya, sebab terlampau banyak dia punya kawan-kawan dia, orang-orang Afghanistan, orang Islam lah, banyak orang Islam yang jadi pelarian, yang melarikan diri, ya, yang minta bantuan daripada negara-negara Kristian. Jadi I nak cerita kat you lah. Ketika turun kat bawah makan-makan dengan diorang, banyak lain semua kan muka-muka Mak Saleh, muka-muka Afghanistan, muka-muka India, muka-muka Turki kan, lawa-lawa yang handsome, muka mata hazel mata hijau-hijau itu kan. Jadi kita je yang muka kat situ, muka macam ni, muka Asia ni, yang menjadi kegilaan ramai di sini ya. Walaupun dah kentu umur 44. Di sini ada 3 orang. Satu orang Vietnam, dua orang Thailand. Ya. Vietnam dengan Thailand. Yang muka dia ala-ala macam kita orang lah, macam muka ASEAN kan, ASEAN look. Muka yang ASEAN look lah, muka yang ada Chinese look, Korean look. Semuanya segini. Semuanya kremping. Kurus keding. Ya. Kurus kering. Kalau nak bandingkan, saya taklah kata saya cantik, tapi kalau nak bandingkan yang dengan 3 orang tu, kau rasa siapa menang? Sebenarnya orang Malaysia banyak yang cantik-cantik tau. Orang Malaysia banyak yang vogue the vast. Cuma orang Malaysia ni kita orang tak begitu tidak begitu macam nak havoc-havockan diri macam contoh yang Pondan. Nak bandingkan Lucinta Luna, Mami Zega, Bonda Kola di Indonesia, nak lawankan dengan muka Sajat, saya rasa orang tak buta mata lagi kan. Ya, orang tak buta mata lagi ya. Orang boleh tengok walaupun muka plastik lah, walaupun dia orang pun muka plastik juga. Kan? Kira orang tak buta mata lah. Lepas tu second dia dekat Malaysia ni siapa? Safi Alias. Safi Alias tu belum buat ni tu bagi saya dia masih main-main lah. Tapi kategori muka yang boleh tahan jugalah walaupun muka plastik. Di Indonesia pun diorang pun buat muka plastik juga tapi kategori dekat Malaysia ni banyak yang lawa-lawa, yang cantik-cantik. Ya, tapi sayangnya ya, kerajaan mereka tak tahu menilai kecantikan. Dia kejar-kejarnya pundik. Mana sedapnya pundik. Akhirnya mungkin sebab di Malaysia kan konik diorang macam ni kan. Masuk pundik kan. Nak berjubur mana diorang pandai. Macam ni nak berjubur. Takut tak masuk. Pernah tak? Kalau kecil macam ni nak ajak berjubur. Jadi saya tak pernah komplain wajah orang apa macam walaupun 3 orang tu orang Thailand ke orang Vietnam, dia tetap ada rezeki dia, tetap juga dia ada laki dia, tetap juga dia ada, kalau dia straight dia ada girlfriend dia kan. Cocok laku. Setiap orang dekat dunia ni pasti laku. Dia kena berusaha. Orang tidak pernah jadikan manusia tu tidak dipasangkan, tidak ada pasangan dia, tidak ada couple dia, bohong. Dia kena berusaha. Gagal sekali, coba lagi. Gagal sekali, coba lagi. Walau 100 tahun kau gagal, walaupun kau dah bungkuk 3 kat situ, kau cuba, jangan serik. Ya? Tuhan tidak pernah kata
manusia dijadikan tidak ada pasangan. Bohong. Ya. Kalau tak ada pasangan, masakan gayboy dia bukannya dia seorang-seorang dia kat dunia dia gayboy. Ada ramai lagi gayboy dan gayboy pun mencari pasangannya gayboy juga. Lesbian pun mencari pasangannya lesbian juga. Jadi jangan kata diorang tak ada pasangan, jangan kata Tuhan tidak menjadikan manusia tu berpasang-pasang, ada pasangannya. Kalau dia gila berjubur, ada je lelaki yang kat dunia memang nak jubur je, nampak puking muntah. Kalau dia suka nak menggentar, ya, menggentar pencuci mulut. Kalau lesbian kau pencuci mulut lah, kau faham tak pencuci mulut? Mulut ni mulut dengan mulut bawah ni mulut bawah dengan mulut atas. Tu pencuci mulut licking menjilat-jilat gitu ya, mencuci mulut atas bawah. Ada je pasangan dia yang mencuci mulut atas bawah tu lah. This tak? Cuma yang menyebabkan you tidak ada pasangan, yang menyebabkan kamu tidak menemui pasangan adalah government, orang lain yang menyebabkan you jadi macam tu. Bukan Tuhan. Tuhan dah jadikan memang setiap tu pasti ada pasangan dia. Hanya agama goblok tau. Nasib you lah. Siapa suruh you ikut agama goblok? Ingat agama adalah pilihan, tetapi orientasi seks bukan pilihan. Ya, orientasi seks, warna kulit manusia, wajah kita, keturunan kita itu bukan pilihan. Itu ketentuan yang telah Tuhan tentukan sejak kita belum lahir lagi. Tetapi agama adalah pilihan, bukan ditentukan. Bercakap pasal orang Afghanistan, bercakap pasal orang-orang India, bercakap pasal orang-orang Turki yang muka-muka ala India tu. Jadi, I nak cerita kat you lah sikit. Ketika I berbual-bual lah dengan diorang kat bawah, kita kan semua kawan-kawan kan. Jadi adalah satu ni macam polis itulah, dia macam polis India dekat London ni, banyak orang India. I pun pelik kenapa orang India suka pergi kat London. Okey. Sedap makan dengan keripik. Jadi orang India ni tanyalah kat I. Dia kata, you daripada Malaysia, sebab dia kan ada maklumat kita kan. You daripada Malaysia? Ya, saya daripada Malaysia. Baiklah, saya memang peramah orangnya. Kalau orang ajak berbual, saya suka berbual. Yang penting dia berborak dekat United Kingdom ni, dia tidak mendiskriminasi sekarang. Dia sedia maklum LGBTIQ. Jadi saya cakap lah, dia tanya, di Malaysia tak ada orang India ke? Dia cakap. Dia tanya macam tu. Cakap lah, kenapa pula di Malaysia tak ada orang India? Di Malaysia kita ada 3 bangsa, 3 teras bangsa utama selain Sabah Sarawak. Saya cakap Sabah dan Sarawak is etnik lah kan. Kita ada 3 teras bangsa utama. Yang pertama Melayu, Chinese and Indian. Jadi di Malaysia ni memang kita orang memang sama hak untuk Melayu, Cina and India, dan ramai orang-orang India, dan kita pun ada kuil di Batu Cave untuk masyarakat Hindu di India. Ambil ceritanya, terpaksa lah jawapan yang klise macam tu kan, walaupun hakikat yang sebenar-benarnya, sejukkan dulu pork rib ni sikit panas. Walaupun hakikat yang sebenar-benar, tapi ayam sedap. Ya? Hakikat yang sebenar-benarnya yang ada layanan terhadap orang-orang India di Malaysia.
Tapi saya rasa dia tanya soalan tu seolah-olah macam dia nak berkawan dengan kita. Seolah-olah macam kita ni tak pernah berkawan dengan orang India. Lepas tu dia tanya, awak tak suka tengok filem India ke? Indie movie. You faham maksud apa dia cakap kat situ? Nak ajak berkongkek lah tu. Tengok filem India lah. Faham? Dia saya tak berapa minat tengok filem India ataupun filem Hindi sebab saya tak faham bahasa dia apa. Hanya saya cakap, habis tu orang India dekat Malaysia macam mana? Dia cakap, ada orang India boleh sama hak. Tadi yang jadi menteri lagi, our minister. Kita punya menteri kita pun ada orang India, ada orang Cina. Saya nak cerita yang sebenar-benarnya kan. Tapi saya rasa nantilah. Sebab yang penting orang nak kenal kita, dia mesti kena dengar benda yang dia seronok. Seolah-olah macam kita tidak mendiskriminasi dia. Kita tidak ada rasis di situ. Nanti ada masa saya cerita lah. Ya? Walaupun hakikat pada hakikatnya nampak begitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Yang dia sedap. Dia ayam dia soft and tender. Rasa kunyit. Dia macam ayam goreng kunyit tapi ada rempah-rempah lain lah. Macam rempah-rempah Arab tu. Tapi bukan kunyit kot. Mungkin apa ni? Apa tu, zafran Sebab kalau kunyit dia bau kunyit. Tapi macam bukan kunyit. Kuning-kuning ni. Saya tak kisah pun kalau nak berkongkek dengan orang India. Dia orang handsome. Dia orang macam Hindustan, putih-putih. Ya? Hindustan, Hindi movie. Understood? Banyak yang handsome juga. Orang-orang Turki, orang-orang Afghanistan. Tapi yang saya takut je lah untuk berasmara dana ataupun dengan dia orang, sebab saya dah ada masalah fobia dengan dekat Malaysia. Mereka yang beragama Islam macam orang Afghanistan, orang Turki, dia orang ni bodoh juga, agama dia orang begak. Pork rib. Sekejap ni. Sekejap ni, dia punya tulang ni apa ni? Dia pork rib ada tulang yang putih macam ni. Nampak tak tulang putih ni? Tulang putih macam ni. Tulang putih macam ni kita gigit je macam ni. Itu sedap lah. Dia soft and tender. Macam tulang apa? Tulang yang putih. Jadi masyarakat diorang ni kan, agama diorang kan goblok kan. Agama diorang tak pandai nak menyayangi perempuan. Bila dia tak pandai menghargai wanita, bila agama mereka mendiskriminasikan perempuan, maka dia akan mendiskriminasikan banyak benda, kecuali kepahaman agama dia, lelaki powerful, lelaki berkuasa atas dunia. Jadi kalau kau nak bercinta dengan orang Muslim ke, better tak payah lah. Banyak yang bodoh kat situ. Nanti berkongkek tak semegah mana, berkongkek tak sehebat mana, terseksa je jiwa dan raga. So nak dengar cerita pasal agama begok dia kat situ kan. Banyak yang munafik. Agama dia banyak yang munafik. Itu sebabnya kenapa saya tak mahu menjalinkan hubungan asmara dana di Malaysia dengan orang Melayu atau orang Islam. Tapi saya adalah couple daripada orang Egypt, orang Syria, orang Pakistan. Tapi itulah pengalaman demi pengalaman mengajar kita. Pengalaman demi pengalaman mengajar, mendewasakan kita. Tak payah dia nak cerita benda karut-karut yang tak boleh dibuktikan, dewa-dewi. Saya tak boleh
Ni tak boleh. Biarlah. Dengan orang Kristian je. Ha? Ungkong-ungkong dia sama-sama Kristian, ya, boleh sama-sama membimbing, boleh sama-sama membentuk keluarga, boleh sama-sama pergi gereja, boleh sama-sama mati. Senang orang kalau kat sini nak jimat tanah kubur, kita mati satu liang lahat. Kalau saya mati dulu, keranda saya bawah. Kalau suami saya mati dulu, keranda suami saya bawah, keranda saya atas. Dikebumikan dalam liang lahat yang sama. Ataupun dikeluarkan balik, dibuat satu keranda berdua. Bercium mulut lagi, bertenggik lagi kat situ, ya. Boleh juga. Ya. Jadi lebih senang. Ya. Pork rib. Lebih senang macam tu daripada kita nak pening kepala nak melayan lagi bangsa-bangsa yang sukar untuk dibentuk, ya, ahli neraka. Jangan sesekali cuba, ya, for all yang faham bahasa Melayu, Indonesia ke, Singapura ke. Ada orang Singapura, dia nak masuk agama Kristian tau. Adik-adik lah, LGBTIQ. And then dia kata, saya kalau masuk agama Kristian, nanti saya mati kena bakar. Saya cakap, sejak bila pula orang Kristian mati dibakar? Agama Kristian mengatakan orang Kristian harus mati ditanam sebab kita menantikan kebangkitan semula. Kita agama Kristian ada kebangkitan semula, kebangkitan daripada kubur. Ya, untuk second coming of Jesus Christ, setelah Jesus Christ diturunkan kali kedua, berlaku kiamat dan kita, roh kita berada di langit, di dalam syurga dan akan dihidupkan kembali dalam jasad kita yang dikebumikan dalam tanah, dan kita akan bangkit daripada kubur. Bila masa agama Kristian kata dibakar, tapi dia kata di negara Singapura sebab tak ada tanah. Bila tak ada tanah, ayam dia sebesar-besar ayam isi je dia bagikan. Baguslah kalau dia ni, diorang tak suka makan tulang. Kurang-kurang lepas tu dia bagi makan anjing. Jadi negara dia kecil. I dengar cerita, kalau salah I minta maaf. Kalau salah maklumat I minta maaf, sebab I dengar cerita daripada orang. Orang bercerita. Dia kata sebab tak ada tanah dan mereka akan mati dibakar. Pakai baju cantik-cantik dan make up lawa-lawa macam pengantin, lepas tu akan dibakar. Kecuali orang Islam. Sebab orang Islam, dia kata, dia merupakan asli, ya, orang asli tanah jati, tanah. Jadi mesti memberi penghormatan kepada orang-orang Muslim untuk dikebumikan, untuk ditanam. Yang lain kena bakar. Kan bunyinya seram macam tu kan. Lagipun orang Kristian kena menuntut. Sebab orang Kristian dia akan menunggu hari kebangkitan semula daripada kuburnya. Tapi agama Kristian siapalah dekat negara Singapura tu kan. Jadi dia takut nak masuk agama Kristian sebab masih kena bakar. I no comment lah, ya. Sebenarnya kita dah mati tak rasa pun. Tapi nanti kita nak bangkit semula macam mana? Kebangkitan semula. Tapi kalau orang Kristian yang mati terbakar tu macam mana? Ya? Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Sepatutnya kerajaan Singapura, bagi I lah, you semua berhak untuk ditanam, ya, ditanam dulu, ya, ditanam dulu. Macam dekat Mekah, ditanam setahun, selepas tahun digali balik,
Dan digantikan orang baru, dikumpulkan semua jenazah-jenazah tu dekat satu tempat. Jadi untuk mereka ni tanamlah 10 tahun ke 10 tahun ditanam, digali balik. Lepas tu dikumpulkan dekat satu-satu tempat, dimasukkan dekat dalam laut ke. Ataupun kalau nak bakar boleh bakar juga. Ya. Tapi jangan bakar lah, masuk tanam satu tempat di dasar laut. Ya. Ini kan negara kelas pertama. Pandai-pandai buat cadangan kan. Ini so. Dan saya dengar lagi satu, dekat negara Singapura kalau nak kahwin tu mesti lelaki dengan perempuan je yang boleh kahwin. LGBTIQ tak boleh kahwin ya. Kalau kau nak kahwin mesti salah satu pasangan kau tu mesti kena ada PUK dan juga ni. Tetapi hak untuk LGBTIQ telah dibenarkan ya. Ya, telah diluluskan hak itu. Panas dia punya. Suka makan pork rib sejukkan dulu. Ya. Pasal makan ayam kan. Tapi saya yakin nanti lambat laun pun Singapura pun akan meluluskan juga perkahwinan LGBTIQ tu. Ambil masa lah. Kekal nak masa. Ya. Jangan berjuang je. Sebab kalau tak dibenarkan kahwin diorang, LGBTIQ tak dibenarkan kahwin, nanti diorang lari lagi. Ya. Kan terpaksa berlari di United Kingdom kan. Di mana-mana lah, Amerika ke Kanada ke kan. Dah berjumpa dengan muka I kat sini kan. I pun join dengan kita orang punya team kita punya kat sini dipanggil sebagai Rainbow Rainbow NGO Rainbow. Dah jumpa muka I pula kat situ kan. Rainbow. Kenapa lari daripada Singapura? Tanya lah. Singapura kan kaya, banyak duit, negara first class. Kenapa lari? I nak kahwin you all. Negara I tak benarkan I kahwin. I kahwin lari. Ya? Boleh kahwin lari, dipersilakan ya. Bawa duit banyak sikit. Tapi duit Singapura pun kecil kan dengan duit apa? Duit Landa beza dekat RM2. Ya. Sebab sini RM6. Jadi kecil lagi lah duit dia kan. I baru terperasan. Tapi kecil lagi duit Malaysia lah kan. Mata wang ni bukan mengukur sejauh mana kemajuan negara. Tetapi bagi kita yang nak suka melancong-melancong, yang nak berjalan-jalan, suka melancong, itu yang terasa dia punya perbezaan dia ketara. Kita buang duit kita, duit kecil kita nak masuk kat negara luar. Tu yang kita akan terasa. Tapi dari segi keekonomi, banyak negara Jepun pun mata wang dia pakai ratus-ratus juga. Korea pun masih pakai ratus-ratus. Tapi negara dia maju. Ekonomi dia bagus. Ya. Pork rib sedap. Okey lah you all. Banyak je lah, saya tak mau buat video terlampau panjang. 30 minit okey. Ya. So, jumpa untuk makbang yang seterusnya. Okey. Bye.